Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Zulzikri bin Muhammad Maksum, nombor metrik 047764 akan meneruskan pembentangan yang bertajuk astronomi, hubungan astronomi dan komputer. Okey, apa yang dimaksudkan dengan astronomi? Astronomi ini adalah merupakan ilmu yang tua, yang sangat lama dan berkembang sejak zaman tamadun awal manusia lagi. Fenomena yang berlaku di langit menarik minat manusia untuk memerhati dan mengkaji ilmu ini, kerana ilmu ini pada asalnya ada berkait rapat dengan Islam. Okey, apa yang dimaksudkan dengan astronomi? Astronomi berasal dari perkataan Greek astronomos yang bermaksud perihal bintang-bintang, dan dalam bahasa Arab pula disebut falak yang bermaksud jalan peredaran cakrawala di langit. Oleh itu, astronomi boleh ditakrifkan sebagai satu bidang kajian bagi mengetahui kedudukan, peredaran, pergerakan fenomena cakrawala seperti bintang, matahari, bulan, planet dan sebagainya. Dalil dalam surah Yunus ayat 10, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, perhatikanlah dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dan segala kejadian yang menakjubkan, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Dalam pada itu segala tanda dan bukti yang menunjuk kekuasaan Allah, dan semua rasa yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak penaruh kepercayaannya dan kepercayaan kepadanya. Ini daripada dalil yang daripada surah Yunus ayat 10, mengatakan bahawa Allah menyuruh kita sebagai umat Islam mengkaji dan memerhati cakrawala dan mengkaji bumi ini, mengkaji hal astronomi agar kita dapat mengetahui fenomena-fenomena yang berlaku di dunia, di bumi ini dan di langit. Okey, yang seterusnya ialah hubungan komputer dan astronomi. Pada zaman moden kini semakin berkembang teknologi yang berkaitan dengan astronomi, dan antara lainnya adalah di antaranya komputer lah. Sebab menggunakan komputer ni kita dapat membaca, mengira dan menyelidik lebih terperinci berbanding dahulu. Okey, hubungan komputer dan astronomi. Dahulunya teleskop digunakan bagi melihat objek. Contohnya ni, melihat objek angkasa, dan mereka menjangkakan dapat melihat lubang hitam, iaitu black hole. Tetapi kini mereka menyadari adalah sukar menemuinya jika menggunakan teleskop. Namun, cara menggunakan keupayaan komputer, astronomi boleh mencari lebih banyak penemuan kebiasaan. Cara ini lebih mudah dan tepat. Sebagai contoh, macam satu program di dalam komputer mengira kedudukan antara bumi dan matahari. Ini adalah lebih mudah dan lebih tepat kerana mudah kita mengira di dalam komputer. Seperti contoh, di portal Falak diwujudkan bagi tujuan paparan kepada orang awam. Jadinya portal-portal yang digunakan oleh JAKIM boleh digunakan sebagai bahan rujukan. Jadi, apakah berkaitan maklumat astronomi? Maklumat astronomi boleh dikaitkan dengan ibadah dan juga sains. Berkaitan dengan ibadah boleh dilihat JAKIM dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menjadi contoh kaitan astronomi dengan ibadah. Manakala Agensi Akasa Malaysia dikaitkan sebagai astronomi dan sains. Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia, JAKIM. JAKIM sangat berperanan dalam bidang penyelidikan ilmu falak, di mana sub-unit falak mula ditubuhkan pada 1990 di Pusat Penyelidikan Islam. Setelah penubuhan JAKIM pada 1997, unit falak ditubuhkan bagi menggantikan sub-unit falak dan diletakkan di bawah bidang kuasa cawangan syariah bahagian penyelidikan JAKIM. Tugas unit falak JAKIM ialah menjalankan kajian berkaitan ilmu astronomi, menyelidikan takwim Islam, waktu solat dan penentuan arah kiblat,
serta menubuhkan portal e-Falak sebagai akses untuk orang ramai mendapatkan maklumat terkini. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan pada mulanya merupakan satu daripada bahagian di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi yang dikenali sebagai bahagian istinbat. Pada 1 Oktober 1998, ia telah diasingkan daripada struktur Jawi, dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan berfungsi sebagai menjadi penasihat kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kerajaan Malaysia dalam perkara-perkara berkaitan agama Islam, menjadi pusat maklumat yang sistematik berkaitan hal-hal fatwa di wilayah persekutuan, menyelaraskan takwim hijriah, takwim solat dan penentuan arah kiblat di wilayah persekutuan. Dan unit falak Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan juga mempunyai fungsi yang sama seperti unit falak JAKIM. Antaranya ialah menyelaraskan takwim solat, menyelaraskan takwim hijrah dan penentuan arah kiblat. Unit falak Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan juga turut menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan ilmu falak di bahagian Bayan Al-Falak. Seterusnya, Agensi Angkasa Malaysia. Agensi Angkasa Malaysia mula ditubuhkan pada 2002 dengan diberi mandat sebagai untuk menggubal polisi dan peraturan, menyelaras dan melaksana segala aktiviti angkasa di Malaysia. Pada Februari 2019, Agensi Angkasa Malaysia dan Agensi Remote Sensing Malaysia telah digabungkan menjadi Agensi Angkasa Malaysia MAISA, yang bertujuan untuk memastikan pembangunan dan pengurusan sektor angkasa negara ke arah yang lebih baik. MAISA menjadi medium rujukan dalam bidang cuaca angkasa di rantau Asia Pasifik, kerana mempunyai satu tempat yang dikenali sebagai Malaysia Space Environment and Space Application MAISES. MAISES bertujuan untuk memantau dan meramal cuaca angkasa secara berterusan. Di MAISA juga terdapat satu peralatan yang dikenali sebagai Callisto yang bertujuan mengesan isyarat matahari, khususnya letusan suria yang berlaku di angkasa. Jadi sekian saja pembentangan kami dari kumpulan 9. Sekian, terima kasih.